Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bagi pelajar-pelajar tingkatan 3, kita teruskan pengajian kita mengenai kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan. Yang ni unit 8, muka surat 118 pada buku teks kamu. Sebab apa saya pilih unit 8 terus ni? Sebab apa-apa aktiviti fizikal ni kita kena belajar dulu aktiviti kecergasan fizikal dulu. Kemudian barulah kita patah balik kepada aktiviti yang lain. Okey, kalau kita tengok muka surat 118 buku teks kamu tu, standard kandungan dia kata kat sini, melakukan aktiviti meningkatkan kapasiti aerobik. Maknanya kat sini, bila kita sebut kapasiti aerobik ni adalah kapasiti satu jangka masa yang lama. Aerobik ni adalah satu senaman yang lama, memakan masa selama hampir 30 minit ke atas. Sebab tu kalau kamu tengok senaman aerobik, contohlah kan. Jadi senaman ni dia dalam jangka masa yang lama. Kemudian kita tengok pada 3.2, melakukan senaman kelenturan dengan lakuan yang betul. Okey, kelenturan ni yang kita belajar dulu ni, contoh macam kamu tangan terus ke ibu jari kaki kamu tu. Itu adalah satu lakuan untuk kelenturan. Okey. 3.3, melakukan senaman daya tahan otot dengan lakuan yang betul. Okey, senaman daya tahan otot dulu saya dah terangkan masa kamu form 1, form 2 dulu. Daya tahan otot ni dia berbeza dengan kekuatan otot. Kan ada dua kan? Kekuatan otot dan juga daya tahan otot. Jadi dia berbeza. Kekuatan otot bila kamu buat sekali saja dalam lakuan yang betul, maknanya tu adalah kekuatan otot. Dan daya tahan otot ni bila kamu buat habis mampu kamu beberapa kali, kemudian habis dah, kamu tak larat dah. Itu adalah daya tahan otot. Contoh, kamu buat sit up ataupun bangkit tubi kan. Bila kamu bangkit tubi, kamu buat sekali, itu adalah kekuatan otot dalam keadaan yang sempurna. Bila kamu buat banyak kali sampai kamu tak larat, itu adalah daya tahan otot. Kemudian 3.4, melakukan senaman kekuatan otot dengan lakuan yang betul. Okey, yang ni pun saya dah terangkan kekuatan otot. 3.5, melakukan aktiviti yang melibatkan komposisi badan. 3.6, mengukur tahap kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan. Okey, selalunya kita ukur tahap kecergasan ni, kecergasan fizikal kamu ni macam mana? Okey, melalui ujian SEGAK yang kita selalu buat tiap-tiap tahun. Kemudian 4.1, mengaplikasi pengetahuan prinsip kecergasan dan strategi bagi meningkatkan kapasiti aerobik. Jadi, kamu belajar mengenai pengetahuan prinsip kecergasan. Kemudian mengaplikasikan pengetahuan prinsip kecergasan dan strategi bagi meningkatkan kelenturan. Ini pun sama, mendapatkan pengetahuan mengenai prinsip kecergasan. Yang ni aerobik, yang 4.1, yang 4.2 adalah kelenturan. Okey, sama juga dengan 4.3 ni, pengetahuan mengenai daya tahan otot. 4.4 pun sama, kekuatan otot. Dan 4.5 sama juga, cuma berubahnya dengan komposisi badan. Okey, 4.6, mengaplikasikan konsep, prinsip dan strategi dalam pentaksiran kecergasan fizikal. 5.1, mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan. Apa-apa aktiviti pun kita buat, mestilah utamakan keselamatan. Contoh, kamu main bola sepak di padang, kena pakai kasut. Kamu buat apa-apa aktiviti, kena pakai kasut. Sebab apa? Sebab bila kamu tak pakai kasut, nanti kalau berlaku apa-apa, contoh kamu terpijak benda yang tajam di padang, jadi dah jadi tanggungjawab saya dan guru-guru PJ dan juga kamu sendiri untuk merawat kamu pula. Okey, 5.2, menunjukkan keyakinan dan tanggungjawabkan diri semasa melakukan aktiviti fizikal. Kemudian 5.3, berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti. 5.4, membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan. Okey,
Pengenalan bagi kecergasan fizikal ni adalah merujuk kepada keupayaan melakukan aktiviti harian dengan bersungguh-sungguh tanpa cepat berasa letih, masih mempunyai tenaga yang lebih untuk melakukan aktiviti riadah dan menghadapi sebarang kecemasan. Tahap kecergasan fizikal yang tinggi boleh mengelakkan diri daripada mengidap penyakit hipokinetik. Komponen kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan terdiri daripada daya tahan kardiovaskular, kelenturan, daya tahan otot, kekuatan otot dan komposisi badan. Okey, komponen kecergasan ni dia ada dua lah. Komponen kecergasan berdasarkan kesihatan dan juga komponen kecergasan fizikal berdasarkan lakuan motor. Jadi, kita belajar mengenai kesihatan sebab kita nak sihat. Untuk meningkatkan tahap kecergasan fizikal, seseorang itu perlu melakukan senaman. Jenis senaman, kekerapan, intensiti dan jangka masa akan mempengaruhi tahap kecergasan fizikal. Okey, yang ni, ayat ni dia kata jenis senaman, kekerapan, intensiti dan jangka masa akan mempengaruhi tahap kecergasan fizikal. Okey, kalau kamu ingat pada tingkatan 1 dulu ni, kalau kita belajar FIT kan? F-I-T-T. Frekuensi, intensity, time dan juga type, iaitu jenis aktiviti yang kita buat untuk meningkatkan kecergasan. Okey, kalau kita tengok kapasiti aerobik ni dia banyak melibatkan litar kardio. Maknanya kat sini kapasiti aerobik, bila kita sebut aerobik mestilah berkaitan dengan kardio. Kardio ni adalah keupayaan jantung. Okey, kita tengok kat sini ayat dia kata daya tahan kardiovaskular ialah keupayaan jantung dan salur darah untuk mengedarkan darah beroksigen kepada otot yang bekerja semasa melakukan senaman secara berterusan. Peningkatan dalam keefisienan sistem kardiovaskular akan meningkatkan kapasiti aerobik, iaitu keupayaan menggunakan oksigen secara maksimum pada satu-satu masa semasa bersenam. Okey, kalau kita tengok kepada ayat ni, contohlah kamu setiap tahun kita buat merentah desa kan. Jadi keupayaan bagi setiap orang dalam larian merentah desa tu berbeza. Sebab tu ada yang laju, dia boleh lari laju secara berterusan dan juga sampai habis. Dan ada juga yang boleh lari dalam tempoh, contoh 30 saat kamu lari laju, kemudian tak larat dah, kamu berhenti sat. Kemudian sekejap lagi kamu sambung balik lari, sekejap lagi berhenti sat. Macam tu lah. Kemudian kita sambung lah. Untuk melakukan aktiviti meningkatkan kapasiti aerobik, anda perlu mematuhi prinsip FIT yang saya habaq tadi. Frekuensi, intensity, time dan juga type. Salah satu cara menentukan intensiti untuk aktiviti meningkatkan kapasiti aerobik adalah dengan menggunakan kadar nadi latihan. Kadar nadi latihan boleh dikira dengan mengira peratus kadar nadi maksimum. Kadar nadi maksimum ni berapa? Okey, 220 tolak dengan umur kamu. Okey, 220 tolak dengan umur kamu. Okey, kita sambung. Jika anda bersenam pada kadar nadi latihan dalam julat 65% hingga 85% daripada kadar nadi maksimum, kapasiti aerobik anda akan meningkat. Kira kadar nadi latihan anda pada julat 65% hingga 85% daripada kadar nadi maksimum. Lakukan aktiviti di bawah pada julat kadar nadi latihan yang telah dikira. Okey, yang ni kita tengok cara melakukannya. Murid dalam 4 kumpulan, maknanya dalam satu kelas ni saya akan bagikan kepada 4 kumpulan. Kemudian setiap kumpulan memulakan aktiviti di stesen yang ditetapkan. Semua murid mesti tahu julat kadar nadi latihan antara 65 hingga 85% daripada kadar nadi maksimum. Apabila isyarat diberi, murid akan menjalankan aktiviti untuk mencapai julat kadar nadi latihan yang ditetapkan. Murid akan melakukan aktiviti secara berterusan selama 10 minit. Lari setempat semasa menunggu giliran melakukan aktiviti.
Apabila tamat melakukan aktiviti, murid akan mengira keadaan nadi mereka. Maknanya kat sini, kamu sentiasa bergerak. Jika keadaan nadi berada pada julat keadaan nadi latihan yang diingini, murid perlu mengekalkan intensiti tersebut. Jika keadaan nadi kurang daripada julat keadaan nadi latihan yang diingini, murid perlu meningkatkan intensiti tersebut. Jika keadaan nadi melebihi julat keadaan nadi latihan yang diingini, murid perlu mengurangkan intensiti tersebut. Ulang aktiviti sekali lagi. Okey, kita tengok contoh litar kardio ni. Okey, yang ni nombor 1, contoh lah dah. Sekejap kita tengok dia punya. Okey, nombor 6 ni lari melepasi halangan. Maknanya kat sini ada kun dan juga kayu. Maknanya kamu kena lompat. Okey. Kita tengok nombor 1 ni, dia punya larian ni adalah, litar kardio ni adalah larian zigzag. Kemudian, nombor 2, laluan melengkung. Nombor 3, lari atas bangku. Nombor 4, lari memijak dalam gelung. Nombor 5, merangkak bawah halangan. Dan nombor 6 tadi, lari melepasi halangan. Okey. Itu saja untuk hari ini. Kalau kamu tak faham, kamu boleh tanya saya dalam grup kumpulan kita. Apa-apa pun, nanti kita akan sambung pada masa akan datang.